Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, suara saya dengar tak? Takut juga kalau mic. Dengar? Okey. Alhamdulillah. Nah. Baik, malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah kita, diskusi kita, perbincangan kita berkenaan dengan kronologi kiamat, buku kronologi kiamat. Selepas 2 minggu lepas, tuan-tuan bersama dengan Dr. Yusof Ismail membedah hadis berkenaan dengan azab Allah terhadap orang Islam kerana menghalalkan perkara yang haram dengan menenggelamkan mereka ataupun mengubah rupa bentuk mereka kepada haiwan. Kan? Itu hadis yang dibincangkan bersama dengan Dr. Yusof pada minggu lepas. Juga hadis azab Allah terhadap orang Islam dengan menenggelamkan mereka atau mengubah rupa bentuk kepada haiwan di Basrah. Kan, dua buah hadis yang telah pun kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi hari ini kita akan sambung lagi dengan hadis yang seterusnya. Sekejap, saya nak share screen. Baik. Hari ini kita sambung lagi dengan hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang di bawah tajuk memperdagang agama dengan dunia. Kalau tuan-tuan ada buku, hadis ni adalah pada muka surat 34. Hadis ni pada muka surat 34. Hadis memperdagangkan agama dengan dunia, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili al-muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Badiru maksudnya sari'u dalam bahasa Arab, maksudnya sari'u dalam bahasa Melayu maksudnya adalah bersegeralah. Bersegeralah untuk beramal soleh ataupun bersegeralah dalam melakukan ketaatan. Fitanan ka qita'il lailil muslim. Nabi sebut bersegeralah melakukan ketaatan dan bersegeralah melakukan amal soleh sebelum munculnya fitnah. Yang mana fitnah itu seumpama malam yang gelap gelita. Ini. Nabi sebutkan fitnah bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum munculnya fitnah, dan fitnah itu umpama malam yang gelap gelita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada zaman fitnah itu, seseorang boleh jadi pada waktu paginya dia menjadi mukmin, tetapi pada waktu petang dia bertukar menjadi kafir. Pada waktu fitnah itu, kata Nabi SAW, seseorang boleh berpagi-pagian dalam keadaan dia Islam, dia mukmin, tetapi pada sebelah petang dia menjadi kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ataupun pada sebelah petang dia menjadi mukmin, pada sebelah pagi dia menjadi kafir. Okey. Kalau tadi pada pagi dia menjadi mukmin, pada petang dia menjadi kafir. Kemudian Nabi sebut, kemudian lafaz yang seterusnya, pada waktu petang dia menjadi mukmin, pada waktu pagi dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, memperdagangkan agamanya semata-mata mengharapkan habuan dunia. Okey, ini hadis pertama yang kita akan diskusikan, yang kita akan bincangkan pada malam ni.
hadis yang menarik sebab hadis ini menerangkan berkenaan dengan situasi di akhir zaman di mana Nabi SAW menggesa kita supaya supaya cepat, supaya bersegera dalam melakukan amalan kebaikan. Dan itu sebenarnya sifat mukmin yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kan? Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat yang ke-114, Allah sebut yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Allah sebut tentang sifat-sifat golongan mukmin. Sifat-sifat orang mukmin. Apa sifat-sifatnya? Antaranya adalah mereka itu adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna billah wal yawmil akhir, beriman dengan hari akhirat, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, perkara-perkara yang ma'ruf, mengajak kepada perkara-perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang daripada perkara-perkara yang mungkar, wa yusari'una fil khairat, dan bersegera melakukan perkara-perkara yang baik. Ini ada persamaan dengan hadis ini. Kan? Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut badiru bil a'mali fitanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut menyuruh kita untuk segera melakukan kebaikan. Ayat Al-Quran pun Allah sebut perkara yang sama. Allah sebut dalam Al-Quran antara sifat mukmin itu adalah yusari'una fil khairat. Dia sentiasa laju dalam melakukan perkara-perkara yang baik. Ulaika minas salihin, kata Allah, mereka yang bersifat dengan sifat-sifat ini, mereka adalah golongan-golongan yang salih. Semoga Allah Taala menjadikan kita di kalangan para salih. Baik, tuan-tuan, pada malam ini, pada hadis ini, di samping Nabi SAW menggesa kita, menyuruh kita untuk melakukan amalan kebaikan dengan segera, Nabi juga memberi amaran tentang fitnah. Fitnah ni apa? Fitnah ni adalah dalam sudut bahasanya, fitnah ni adalah ujian, imtihan, bala. Bala tu maksudnya fitnah lah. Dan dia bersifat pelbagai. Secara umumnya fitnah ini bersifat pelbagai. Ada fitnah yang melibatkan harta kita. Kan? Dalam hadis Nabi SAW minta doa supaya kita ini dijauhkan daripada fitnah harta. Fitnah harta ni macam mana? Fitnah harta ni antaranya adalah kita dengki dengan harta orang lain. Itu fitnah harta. Tetapi dalam hadis ni, Nabi SAW sebut tentang satu fitnah yang berlaku di akhir zaman, di mana fitnah itu disifatkan oleh Nabi SAW umpama malam yang gelap gelita. Umpama malam yang gelap gelita. Bukanlah maksudnya pada waktu fitnah itu matahari tak keluar, tak. Bukanlah maksudnya waktu itu kita semua bergelap malam, tidak. Tetapi sifat Nabi SAW tentang fitnah itu umpama malam gelap gulita, itu adalah kiasan. Itu adalah kiasan. Menunjukkan bahawa pada waktu itu, pada waktu fitnah itu, keadaan dia menjadi kacau, kabur dan teraba-raba macam tu. Umat Islam keliru untuk melakukan perkara yang baik dan melakukan perkara yang buruk. Pada waktu tu seolah-olah macam sama. Okey? Sehingga kita tak tahu ataupun kita sukar untuk tentukan mana satu perkara yang baik dan mana satu perkara yang buruk. Jadi kekaburan itu, dahsyatnya keadaan pada hari itu, dahsyatnya kekaburan pada hari itu, confusing yang berlaku pada hari itu, sehingga Nabi SAW sebut umpamakan hari fitnah itu bagaikan malam yang gelap gelita. Itu maksudnya. Bukanlah maksudnya pada waktu itu semua kita bergelap. Tidak, bukan maksud macam tu. Tetapi Nabi nak maksudkan adalah keadaan pada waktu itu adalah keadaan yang penuh dengan kekaburan. Kita tak dapat tentukan mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Jadi sebelum datangnya keadaan ini, Nabi SAW
meminta kita, menggesa kita supaya prepare siap-siap. Bersedia siap-siap daripada sekarang, daripada awal lagi. Jadi kumpul siap-siap. Amalan-amalan kebaikan tu kumpul siap-siap. Sejak daripada sekarang lagi, sejak daripada awal lagi, kumpul bekalan supaya kelak di hari nanti, di hari fitnah itu nanti, paling tidak kita ada bekalan yang banyak, yang mencukupi. Pada waktu itu, sehingga Nabi SAW gelap, teraba-raba, kabur, sampai kita pun tak tahu, confused. Mana satu betul, mana satu salah pada waktu itu. Okey? Dan kemudian Nabi sambung lagi pada lafaz yang seterusnya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sehingga kan keadaan pada waktu itu, seorang lelaki itu boleh jadi dia beriman pada waktu pagi, tetapi dia kafir pada waktu petang. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ataupun dia pada waktu petangnya dia kafir, pada waktu petangnya dia beriman, tetapi pada esok paginya dia menjadi kafir. Dan sekali lagi, lafaz ini bukanlah maksudnya pagi petang masa itu, bukan maksudnya begitu. Tetapi lafaz ini memberi maksud bahawa mudahnya kita itu tergolong melakukan perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Muslim. Itu maksudnya. Jadi, kalau kita tengok, kita semua tahu ada batas halal dan haram kan? Perkara halal itu jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kan dalam hadis Nabi yang lain. Perkara halal itu jelas, perkara haram itu jelas. Cumanya di akhir zaman itu, pada zaman fitnah itu, kata Nabi SAW, boleh jadi seseorang itu, dia adalah seorang yang mukmin, dia bangun solat, dia menunaikan solat apa? Solat waktu, dia menjaga, dia berpuasa, dia menunaikan zakat dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, dia sebenarnya melakukan perkara-perkara yang haram juga. Dia gabung dua benda dalam satu masa. Jadi perkara ini diumpamakan oleh Nabi SAW seolah-olah seseorang lelaki itu pada waktu paginya dia menjadi mukmin, tetapi pada waktu petangnya dia menjadi kafir. Ataupun pada waktu paginya, pada waktu petangnya dia menjadi mukmin, tetapi pada waktu paginya dia menjadi kafir. Baik, tuan-tuan, kalaulah kita tengok pada syarah yang ditulis oleh penulis buku ini, beliau mendatangkan contoh yang muasir, contoh yang semasa jugalah kalau tanya saya. Di mana penulis buku ini mengatakan keadaan ini boleh dilihat pada hari ini dah. Bagaimana orang-orang kita pada hari ini, orang-orang Muslim, mereka adalah Muslim, pada zahirnya Muslim, tetapi dalam masa yang sama mereka terlibat dengan riba, contohnya. Mereka terlibat dengan riba. Ataupun kalau kita tengok juga pada hari ini, kawan-kawan kita mungkin, ataupun adik-adik kita mungkin, ataupun pemimpin-pemimpin kita mungkin, mereka adalah Muslim, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa yang sama mereka terlibat dengan rasuah contohnya, ataupun mereka minum arak contohnya, ataupun macam-macam lagi perkara-perkara mungkar yang lain. Jadi semua itu menunjukkan pada zaman fitnah. Zaman fitnah. Ujian ataupun bala yang Allah uji kita dengan perkara ini. Sehingga kan kata Nabi SAW di akhir hadis, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa mereka mudah sangat untuk menjadi macam ni? Untuk tewas prinsip agama mereka macam ni? Semata-mata mereka nak habuan dunia, kata Nabi SAW. Betul tak? Pada hari ini banyak mereka-mereka, golongan-golongan yang memang menjual agamanya, menggadaikan agamanya dengan tujuan mendapatkan habuan dunia daripada jawatan ataupun wang ringgit ataupun harta benda dan sebagainya lah. Jadi macam mana untuk kita nak bebas daripada perkara ni? Banyak perkara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita
untuk kita bebas, untuk kita selamat daripada perkara-perkara macam ni. Yang pertama sekali, di awal hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memperbanyakkan, bersegera melakukan amalan kebaikan. Sebab apabila kita bersegera melakukan amalan kebaikan, kita melazimi amalan kebaikan, secara tak langsung amalan kebaikan itu akan menjadi darah daging kita. Akan menjadi kebiasaan kita, kan? Jadi kalaulah dia menjadi kebiasaan kita, dia menjadi darah daging kita, secara tidak langsung kita akan menjauhi perkara-perkara yang tak elok ni. Perkara-perkara yang haram ni, kita akan secara tak langsung kita akan menjauhinya. Dan saya nak sebut juga berkenaan dengan hadis Nabi SAW, doa Nabi sebenarnya. Doa Nabi SAW supaya minta lindung daripada fitnah ini. Dan fitnah ni seperti yang kita tahu, dia ada fitnah dunia, dia ada fitnah akhirat. Yang ini adalah fitnah dunia. Fitnah dunia, ujian bala yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita di dunia. Okey, antaranya adalah doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabr. Doa yang agak masyhur saya rasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung daripada kamu daripada fitnah dunia secara umum. Fitnah dunia secara umum maksudnya tak kiralah sama ada fitnah itu adalah fitnah wang ringgit ataupun fitnah itu adalah fitnah yang melibatkan apa lagi, anak-anak, ataupun ujian itu adalah ujian yang melibatkan kemasyhuran dan sebagainya. Termasuklah fitnah kesukaran yang kita hadapi pada hari ini, seperti yang disebut dalam hadis, itu juga adalah fitnah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku minta jauh daripada fitnah dunia, wa azabil qabr, dan juga aku minta jauh daripada azab kubur. Okey. Kemudian kalau kita tengok juga, ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa supaya kita ini kukuh, teguh dalam agama kita. Antaranya adalah Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nak dengar kan? Jadi dalam doa itu Nabi menganjurkan kita supaya minta doa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepada kamu al-huda. Al-huda ni maksudnya petunjuk. Petunjuk dan juga hidayah lah maksudnya. Cuma para ulama berbeza, para ulama membincangkan kenapa perlu diminta hidayah lagi kalau kita ini adalah seorang yang Islam, betul tak? Kan? Umumnya hidayah itu adalah orang kafir, kemudian kita minta supaya dia masuk Islam, itu barulah hidayah, betul tak? Jadi dijawab oleh para ulama, maksud permintaan hidayah itu adalah maksud tambahkan hidayah kepada kita, supaya hidayah kita itu menjadi kukuh dan menjadi kuat. Itu maksudnya. Jadi kepada orang Islam macam kita hari ini, apabila kita minta Allahumma inni as'alukal huda, maksudnya ya Allah, teguhkanlah kepada kami hidayah, tambahkanlah kepada kami hidayah. Begitu juga ada doa-doa yang lain, antaranya adalah doa Allahumma inni as'alukas sabat fil amr. Ya Allah, teguhkanlah kami dalam satu perkara antaranya. Ataupun doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah kami dalam agama kamu. Agama Islam lah maksudnya, agama Allah. Itu semua adalah doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita lazimi, yang boleh kita hafal. Bahkan saya kira kita sebenarnya tahu doa-doa tersebut, cumanya kita tak tahu maksud lah kot ya. Doa-doa yang kita boleh lazimi setiap hari, dan kita boleh hafal dan kita boleh praktikkan pada setiap hari untuk minta jauh daripada fitnah-fitnah yang bakal berlaku ataupun yang sedang berlaku, supaya kita ini lebih teguh dalam beragama, lebih teguh dalam petunjuk Allah, dan supaya kita ini kekal dalam siratal mustaqim, kekal pada jalan yang lurus. Okey, itu hadis yang pertama. Kemudian
Hadis yang kedua yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah hadis tentang pembebasan Konstantinopel dan Rom. Hadis tentang pembebasan Konstantinopel dan Rom. Hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala bainama nahnu hawla Rasulillah. Sekejap saya kecilkan dulu supaya boleh nampak terjemahan itu. Qala bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naktub idh su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul madinataini tuftahu awwalan Konstantiniyatu aw Rumiyatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinatu Hirqal Madinatu Hiraq tuftahu awwalan, yakni Konstantiniyah. Jadi hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Abdullah ini, bainama nahnu hawla Rasulillah, ketika mana kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naktub, kami menulis, iz su'ila Rasulullah, tiba-tiba ada soalan diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul madinataini tuftahu awwalan, daripada dua Madinah, dua bandar, dua kerajaan, yang mana satu akan dibebaskan, dimerdekakan dahulu. Konstantiniyah atau Rumiyah, adakah bandar Konstantinopel ataupun bandar Rom? Jadi antara dua ni, yang mana satu yang nak dibebaskan dulu? Itu soalan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatu Hiraq tuftahu awwalan. Bandar ataupun kerajaan Herakles. Kalau pernah dengar sejarah Herakles, kerajaan Herakles akan dimerdekakan terlebih dahulu, yakni Konstantiniyah. Dan yang dimaksudkan dengan kerajaan Herakles itu adalah Konstantiniyah. Jadi dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua bandar, kan? Dua kerajaan yang besar. Yang pertama adalah Konstantiniyah dan yang kedua adalah Rom. Tuan-tuan, Konstantiniyah ni kat mana? Konstantiniyah sekarang ini adalah Turki. Rom pula kat mana? Rom pula adalah jumhur, majoriti para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan Rom itu adalah Eropah. Yang dimaksudkan Rom itu adalah Eropah. Jadi Turki akan dibuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dimerdekakan. Dan Rom juga akan dimerdekakan. Betul tak? Jadi daripada lafaz hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dua kerajaan ini, mana satu akan dimerdekakan terlebih dahulu? Yang pertama adalah Konstantiniyah. Jadi yang keduanya adalah Rom. Jadi kedua-duanya sebenarnya akan dimerdekakan oleh umat Islam. Cumanya daripada sudut tertib dalam hadis ini mengisyaratkan bahawa Turki akan dimerdekakan. Tuan-tuan, menarik sebenarnya kalau kita bincang berkenaan dengan Turki. Tambah-tambah kalaulah dibincang pada sudut geopolitik. Cuma saya ni tak pandai lah geopolitik. Sekadar bacaan yang ringkas, bacaan yang basic itu saya boleh ulas sikit insya-Allah. Jadi kalau bincang bersama dengan pelajar-pelajar ataupun pensyarah yang memang dalam politik, politik ni bukanlah maksudnya politik Malaysia ni, politik kepartian ni tak, tapi maksudnya politik antarabangsa, pergolakan yang berlaku di dunia apa semua ni, mungkin mereka dapat memberi pandangan-pandangan yang lebih menarik lagi pada sudut geopolitik. Cumanya umumnya Konstantiniyah dibuka oleh siapa dulu? Kalau kita rekod balik, patah balik dalam sejarah umat Islam, Konstantiniyah itu dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Betul tak? Turki dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang mana sebelumnya Turki itu adalah kerajaan Byzantine, kerajaan Kristian.
Jadi berlaku peperangan pembebasan Konstantinia itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan akhirnya terbukalah Konstantinia itu pada tahun 1453 Masihi. Sekarang 2022, kan? Jadi lebih kurang berapa tahun lepas? Lebih kurang 600 tahun, 700 tahun lepas lah dibuka, dimerdekakan Turki itu. Tanya tuan-tuan, dalam hadis ini adalah berkaitan dengan akhir zaman, betul tak? Jadi yang dibuka itu adalah 800 tahun lepas, 850 tahun lepas. Jadi yang dibuka itu tak boleh dikatakan tak masuklah dalam hadis ni. Sebab hadis ini adalah berkaitan akhir zaman. Timbul persoalan, adakah Turki akan dijajah semula? Ataupun adakah akan berlaku pergolakan lagi di Turki sehingga menyebabkan dijajah, kemudian kita buka balik, kan? Itu yang zahir hadis ni. Justru hadis ni perlu difahami dengan hadis-hadis yang lain juga. Jadi, pertamanya, kalau kita tengok pada sudut geografi, Turki itu, negara-negara keliling Turki itu negara apa? Negara keliling Turki itu adalah Syam. Syam ini terbahagi kepada 5 buah negara. Ini ulasan ringkas saya lah. Kalau nak ulasan yang lebih teliti, mungkin Google ataupun ada research daripada pensyarah politik mungkin akan dapat maklumat yang lebih detail. Jadi negara-negara sempadan dengan Turki itu adalah negara Syam, dan Syam itu merangkumi 5 buah negara. Yang pertama adalah Palestin, yang kedua adalah Iraq, yang ketiga adalah Lebanon, yang keempat adalah Syria, dan yang kelima adalah Jordan. 5 buah negara ini kita panggil sebagai Syam. Daripada 5 buah negara ini, mana satu yang tak bergolak? 4 daripada 5 ini bergolak. Lebanon bergolak tak? Bergolak. Syria bergolak tak? Bergolak. Palestin bergolak tak? Bergolak. Satu lagi apa? Iraq bergolak. Tinggal Jordan saja yang tak bergolak. Itu pun Jordan sering kali kita panggil dicucuk-cucuk supaya berperang, tapi Jordan tak perang. Jadi itu menunjukkan bahawa pergolakan sebenarnya berlaku di sempadan-sempadan Turki. Adakah Turki akan bergolak? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, tak tahu. Saya tak tahu. Mungkin berlaku, mungkin. Tapi betul-betul tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Turki juga daripada sudut yang lain, Turki adalah bersebelahan dengan Eropah. Jadi pemisah antara negara Arab, negara Islam Arab ini dengan negara Eropah, Turki lah. Turki ni dia duduk tengah-tengah. Jadi kalaulah jatuhnya Turki, kemungkinan mudahlah sama ada Islam mudah masuk ke Eropah ataupun Kristian mudah masuk ke dalam negara Islam. Itu secara umumnya begitu. Tetapi hadis berkenaan dengan Turki ini perlu juga dilihat. Sebelum tu, siapa Rom? Rom ini kalau nak tengok kepada Vatican, Vatican ni sebenarnya satu center kepada kerajaan, center kepada Kristian. Rom ini maksudnya kalau betul maksudnya Vatican ini dia ada di Itali. Vatican ada di Itali, tempat kerajaan, tempat center Kristian. Tapi sebenarnya berlaku perselisihan pandangan juga. Ada yang mengatakan maksud Rom di sini bukanlah maksudnya Rom secara zahir, tetapi maksudnya adalah Kristian. Ada yang berpandangan bahawa Kristian yang dimaksudkan ini adalah Eropah, sebab Eropah lah yang dominannya Kristian, dan ada yang berpandangan maksudnya adalah Rusia. Ada juga. Sebab Rusia adalah tempat yang kuat Kristian juga. Walau apapun tafsiran, tuan-tuan,
Nabi SAW mengisyaratkan bahawa kelak di akhir zaman, Rom ni akan kita tawan. Rom ni akan kita tawan. Dan bahkan kalau kita tengok dalam kajian-kajian menunjukkan bahawa kita panggil pertambahan kuantiti orang Islam di Rom itu semakin bertambah dengan pesat. Sehingga ada kajian yang menyebutkan pada tahun 2050 pertambahan itu penduduk Muslim di Eropah itu dah menyamai dengan penduduk Kristian, dah sama banyak dah. Jadi mungkin itu akan membenarkan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa orang Islam akan menawan menguasai Rom. Baik, sebelum tu tuan-tuan, saya ada beberapa hadis yang perlu diulas untuk memahami hadis ini. Yang pertama sekali, perkara ini seperti yang kita sebut tadi, bahawa hadis ini bukanlah maksudnya pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, bukan. Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih itu telah pun berlalu hampir 1000 tahun, 800 tahun lebih. Dan hadis ini membicarakan tentang akhir zaman. Justru para ulama berbeza pandangan apa yang dimaksudkan dengan pembukaan oleh Nabi SAW ini. Mana? Nak merdeka apa lagi? Bukankah Turki sekarang itu majoritinya Islam, kan? Jadi ada dua pandangan di kalangan para ulama. Yang pertama sekali, pandangan yang pertama sekali adalah kemerdekaan yang dimaksudkan itu adalah kemerdekaan sistem Islam di Turki. Sistem Islam di Turki. Tuan-tuan kalau nak tahu, sekarang ini Turki sekalipun majoritinya adalah orang Islam, tetapi sistemnya adalah sistem sekular. Bahkan kalaulah ada gerakan Islam yang bangun untuk menentang sistem itu, gerakan Islam itu akan ditewaskan, ditentang, akan dibinasakan oleh kudeta-kudeta. Banyak berlaku. Kalau dulu kita ada Erbakan, kalau tengok dalam sejarah-sejarah Turki itu, kita ada satu tokoh politik nama dia Erbakan. Kemudian ada pula Erdogan sekarang ni. Semuanya tidak dapat menzahirkan, menukar sistem Islam itu, menukar sistem sekular itu kepada sistem Islam pada sudut bacaan politik lah. Jadi sebahagian para pengkaji hadis ini, mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan pada hadis ini adalah kemerdekaan sistem. Bukanlah maksudnya negara Turki itu dijajah, diperangi dan sebagainya, tetapi maksudnya adalah sistem itu ditawan. Lalu bertukarlah Turki itu kepada sebuah kerajaan yang totally kerajaan Islam. Itu tafsiran yang pertama. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang lain, sebab dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahawa nanti akan berlaku satu perang yang dahsyat. Itu hadis ni kita akan jumpa nanti. Pada siri-siri yang akan datang kita akan jumpa. Cuma secara umumnya saya akan cerita. Kelak nanti akan berlaku satu peperangan yang dahsyat, dan peperangan itu akan berlaku di Dabek. Dabek ni satu tempat di Syria. Okey. Apabila berlaku peperangan itu, apabila habis peperangan itu, maka pada waktu itu Konstantinia itu akan dibuka dengan lawangan takbir. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahawa kelak Konstantinia akan dibuka itu dengan faqalu la ilaha illallah, maka gugurlah satu Konstantinia itu akan ditawan. Bila takbir la ilaha illallah, Konstantinia satu sudut Turki akan jatuh, maksudnya dikuasai oleh orang Islam. Jadi bila takbir lagi, satu sudut yang lain pula dikuasai oleh orang Islam. Bila takbir lagi, satu sudut yang lain pula akan dikuasai oleh orang Islam. Jadi itu seolah-olah mengisyaratkan bahawa bukan peperangan yang berlaku. Tetapi orang Islam itu bangun daripada dalam, mengubah sistem, hanya tunggu masanya, maksudnya. Jadi apabila
apabila berlaku peperangan tadi yang kita sebutkan, peperangan di Syria, kemudian apabila tentera tersebut mengarah ke arah Turki, lalu mendapat sokongan dalaman daripada Turki itu yang menyebabkan sistem sekular yang berada di Turki itu jatuh satu persatu, akhirnya semua keseluruhan Turki itu secara sistemnya bertukar kepada sistem Islam. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, melihat kepada geopolitik, keadaan pergolakan yang berlaku hari ini, lalu mereka mengatakan bahawa tidak mustahil bahawa Rom juga akan terlibat dalam kancah peperangan. Di Syria perang, di Iraq perang, semua sepadan-sepadan dia berperang. Dan Rom pula sering direbut-rebutkan sebab dia adalah pemisah antara Eropah dan juga pemisah antara negara-negara Islam. Jadi tidak mustahil Rom juga akan terjadinya pergolakan. Rom pula dah, Konstantinia ni, Turki ni juga akan menjadi pergolakan. Dan kelak akan ada satu lagi keadaan di mana Konstantinia itu dibuka sekali lagi. Dibuka, dan itulah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW. Mana satu pandangan yang benar, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, pada saya wallahu alam, tak tahu betul ke tak, saya merasakan pandangan yang pertama tadi benar. Maksudnya Konstantinia itu yang bertukar adalah sistemnya. Tapi saya tidak menafikan kemungkinan berlaku juga pandangan yang kedua. Apa yang berlaku pada masa depan ni kita tak tahu. Kita hanya boleh agak-agak dalam masa yang sama kita tengok kepada hadis Nabi dan kita sentiasa bersikap awasan, aware dengan keadaan sekeliling. Okey? Jadi selepas pembukaan Konstantinia akan berlaku lagi pembukaan Rom. Seperti mana kita sebut tadi, Rom itu adalah Eropah pada pandangan kebanyakan para ulama. Justru Turki akan ditawan oleh orang Islam dan juga Eropah juga akan dikuasai oleh orang Islam. Bila berlaku perkara ini? Berlakunya adalah dekat-dekat dengan nak terbit Dajjal. Dengan nak terbit Dajjal. Jadi dan kalau tengok kronologi tertib sebelum berlakunya perkara ini, ada hadis yang lain yang menyebutkan bahawa ini nanti kita akan lalu lagi dengan hadis ni. Saya sebutkan dulu hadis daripada Muaz bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umranu Baitul Maqdis khurabu Yasrib. Kalau ada buku muka surat 61. Umranu Baitul Maqdis khurabu Yasrib wa khurabu Yasrib khurujul malhamah wa khurujul malhamah fathu Konstantiniyah. Dalam hadis yang kedua ni Nabi SAW menyebutkan nanti Baitul Maqdis akan maju, akan pesat membangun. Dan apabila Baitul Maqdis itu pesat membangun, Yasrib pula akan musnah. Yasrib ni Madinah. Madinah ni akan musnah. Apabila Madinah musnah, akan berlaku peperangan yang tadi yang saya sebutkan berlaku di Syria itu. Dan apabila peperangan itu berakhir, maka akan terbebaslah Konstantinopel. Jadi bila berlakunya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Secara zahirnya Nabi SAW mengisyaratkan kelak nanti pada akhir zaman nanti, pada suatu masa nanti, Palestin, Baitul Maqdis akan maju, akan pesat membangun. Dan apabila Baitul Maqdis pesat membangun, Madinah pula akan menjadi musnah. Apabila Madinah musnah bukanlah bermaksud menjadi, kita panggil padang pasir, menjadi padang jarak, padang kukuh, tak. Musnah boleh jadi dia jatuh sedikit, ataupun boleh jadi juga tak diziarahi. Itu semua tafsiran-tafsiran yang logik, yang boleh diterima. Jadi kelak Baitul Maqdis, Palestin akan pesat maju, kemudian Madinah akan jatuh. Selepas jatuhnya Madinah, akan berlakulah peperangan. Dan selepas berlakunya peperangan, akan dibebaskan, dimerdekakanlah Konstantinia itu, Turki itu. Dan kalau kita tengok dengan apa yang berlaku sekarang ini, seolah-olah
menunjukkan bahawa waktunya semakin hampir. Dengan apa yang berlaku di Syria sekarang ini, yang secara zahirnya kita boleh faham, Syria telah pun sebuah negara yang bergolak sejak 10 tahun lepas ataupun 15 tahun lepas. Syria bergolak dan berlaku banyak peperangan di Syria. Sampailah sekarang Syria masih lagi bergolak. Adakah itu bunga-bunga untuk ke arah ini? Mungkin, dan kita mestilah sentiasa sedar, sentiasa aware dengan perkara-perkara macam ni. Itu daripada sudut tertib. Apapun, tuan-tuan, hadis ini mengisyaratkan bahawa suatu hari nanti Konstantinia akan dibuka, akan dimerdekakan pada apa-apa tafsiran sekalipun. Sama ada maksudnya pertukaran sistem kepada pertukaran sistem yang Islam seperti yang kita sebut tadi, ataupun kemerdekaan yang hakiki maksudnya. Menawan semula Konstantinia daripada jajahan peperangan boleh jadi juga. Apapun, semua itu menunjukkan bahawa satu hari nanti Konstantinia, Turki itu akan dikuasai oleh orang Islam, sama ada secara sistem ataupun secara peperangan. Dan juga Rom, Eropah pada pandangan kebanyakan para ulama akan turut dikuasai oleh orang Islam. Boleh difaham ya? Ada lebih kurang 10 minit lagi. Saya ingat kita masuk juga hadis yang seterusnya. Hadis binatang buas bicara dengan manusia. Okey, hadis yang ketiga yang kita akan bincang pada hari ini adalah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la taqumu as-sa'atu hatta tukallima as-siba'u al-insa wa hatta tukallima ar-rajula 'adhabatu sawtihi wa shiraku na'lihi wa tukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu min ba'dih." Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi," demi jiwaku berada pada tangannya. Ini sebenarnya satu uslub sumpah. Satu uslub sumpah lah maksud yang bahasa kita. Demi jiwaku berada di tangannya, la taqumus sa'ah, kata Nabi, tidak akan berlaku kiamat hatta tukallimas siba'u al-ins, sehinggalah akan sampai satu masa binatang bercakap dengan manusia. Wa hatta tukallimar rajula 'azabatu sautih, sehinggalah manusia bercakap dengan hujung tongkatnya. Wa shiraku na'lih, dan juga tali kasutnya. Wa tukhbiruhu fakhidhuhu, dan pahanya mengkhabarkan kepada manusia tadi, bima ahdatsa ahluhu min ba'dih, tentang apa yang berlaku di kalangan keluarganya yang jauh. Okey, susah nak faham hadis ni. Kita bincang slow-slow insya-Allah. Hadis ni tuan-tuan, sebenarnya dia membawa kepada dua maksud. Yang pertama adalah maksud sesuatu yang kita panggil sebagai khawariqul adah, sesuatu yang pelik pada adat. Kalau kita tengok mukjizat para anbiya, semuanya pelik pada adat. Betul tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam belah bulan contohnya. Itu pelik pada adat, kita panggil pelik pada adat. Ataupun Nabi Musa alaihi salam membelah laut. Itu mukjizat Nabi Musa, juga pelik pada adat. Okey. Perkara yang pelik pada adat itu mungkin berlaku. Boleh berlaku. Dan di akhir zaman nanti, ada satu hadis yang masyhur yang kita selalu dengar, kan? Hadis di mana orang Islam akan mencari golongan Yahudi ni. Sehinggalah orang Yahudi itu kalau sembunyi di sebalik batu, betul tak? Batu pun akan sebut, "Wahai orang Islam, di belakang aku ni ada orang Yahudi." Batu sebut. Betul tak? Di belakang aku ni ada orang Yahudi, ambil dia, tangkap dia. Kalau dia sembunyi di belakang pokok tu akan sebut, "Wahai orang Islam, di belakang aku itu ada orang Yahudi, tangkap dia." Itu hadis yang masyhur yang selalu kita dengar. Jadi menunjukkan perkara ini tak pelik.
Cumanya saya nak sebut tentang satu perkara, kita mestilah membezakan antara perkara yang pelik pada adat dengan perkara yang pelik pada akal. Dua benda ni berbeza. Perkara yang pelik pada adat, maksudnya perkara itu boleh berlaku. Kan? Kalau dulu Nabi SAW Isra' Mi'raj daripada Mekah ke Baitul Maqdis dalam tempoh satu malam. Kemudian patah balik ke Mekah. Betul tak? Sekarang ni, boleh berlaku tak perkara itu? Kita naik flight contohnya. Daripada Malaysia, nak ke Palestin. Agak-agak jam. Saya naik flight daripada Malaysia ke Jordan dulu. Lebih kurang 9 jam ataupun 10 jam. Macam tu. Satu malam tak? Satu malam. Itu menunjukkan bahawa perkara itu boleh berlaku. Boleh berlaku. Apa lagi perkara yang boleh berlaku? Macam-macam. Antaranya adalah perkara macam ni. Sekarang ni tuan-tuan, kalau kita tengok filem-filem kan, ada tak filem yang menunjukkan bahawa yang mengimajinasikan tentang haiwan-haiwan bercakap, pokok-pokok bercakap? Ada, banyak. Jadi perkara itu boleh difikirkan manusia untuk buat. Nah, itu adalah perkara yang mungkin berlaku. Jadi tak pelik. Binatang bercakap dengan manusia ni tak pelik. Batu bercakap dengan manusia ni tak pelik. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, kelak kita di hari akhirat nanti, Allah akan tutup mulut kita dan Allah akan mencakapkan. Allah akan menjadikan anggota badan kita itu bercakap. Betul tak? Dalam surah Yasin yang kita selalu baca pada setiap malam Jumaat tu, ya, Allah sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kami mengunci mulut mereka. Maksudnya kita nanti di akhirat kelak, mulut kita ni tak boleh bercakap, dikunci oleh Allah SWT. Tetapi Allah akan mempercakapkan anggota badan kita. Wa tukallimuna aydihim. Allah sebut tangan kita akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kaki kita akan bercakap, mengkhabarkan kepada Allah tentang apa yang kita buat di dunia ni. Jadi maksudnya, anggota badan kita ini boleh bercakap. Sebahagian orang, kenapa saya perlu sebut benda ni? Sebahagian orang dia tak terima hadis-hadis macam ni, sebab dia kata hadis-hadis macam ni tak logik. Ada yang menggunakan hujah sains contohnya kan, yang kata dia guna hujah yang ilmiah sikit. Dia kata kita manusia boleh bercakap sebab apa? Sebab kita ada peti suara. Jadi macam mana apa yang lain-lain nak bercakap ni? Macam mana tongkat nak boleh bercakap ni? Dia benda tak ada peti suara. Macam mana batu boleh bercakap ni? Dia benda yang tak ada peti suara, tidak berlaku gegaran sehingga mengeluarkan bunyi. Hujah ilmiah lah. Tetapi teknologi yang kita tengok pada hari ini menunjukkan bahawa semua benda berbunyi. Betul tak? Walaupun tak ada peti suara. Kita ni melalui online ni, saya bercakap melalui laptop saya, keluar kepada tuan-tuan melalui phone tuan-tuan ataupun laptop tuan-tuan. Laptop ada peti suara macam manusia tak? Tak ada. Handphone yang kita guna sebagai alat perhubungan, ada peti suara macam manusia tak? Tak ada. Tapi dia mengeluarkan suara tak? Mengeluarkan suara. Jadi dengan sebab itu tak pelik. Jadi kalau kita nak tengok hadis-hadis yang macam ni ataupun jumpa hadis-hadis macam ni, tak pelik sebenarnya. Jangan dia buat pelik. Sebahagian orang dia tolak hadis-hadis macam ni sebab dia sangka benda itu tak logik untuk berlaku. Padahal kemajuan teknologi kita membuktikan perkara itu. Radio di rumah kita, TV di rumah kita, semuanya mengeluarkan suara. Itu pelik pada adat. Adapun pelik pada akal, itu tak mungkin sama sekali berlaku. Okey? Pelik pada akal tak mungkin sama sekali berlaku. Jadi bezakan antara dua benda. Apa maksud pelik pada akal? Pelik pada akal ini sesuatu yang confirm kita tak boleh bayangkan di akal kita. Contohnya adalah dakwaan bahawa satu adalah tiga, tiga adalah satu. Trinity dalam agama Kristian. Kan? Allah sebut dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir mereka yang mengatakan bahawa Allah itu tiga dan tiga adalah satu. Kan? Ajaran Trinity. Tuan-tuan, boleh bayang tak? Tiga itu satu, satu itu tiga. Boleh bayang tak? Boleh cuba huraikan tak? Apa maksudnya? Kalaulah saya sebut
Tiga ni. Ini buku, ini mouse, ini phone. Tiga ini adalah satu. Satu dalam masa yang sama, tiga-tiga ni juga dalam masa yang sama, ini adalah tiga, dalam masa yang sama ini adalah satu. Boleh bayangkan tak? Tak boleh bayangkan. Jadi ini perkara ini tidak ada dalam agama kita. Dakwaan-dakwaan yang pelik pada akal tidak ada dalam agama kita. Ataupun kalau saya sebut, saya sedang bercakap, dalam masa yang sama saya diam, itu juga pelik pada akal. Tak boleh berlaku. Sebab tak mungkin saya bercakap dalam masa yang sama saya diam, tak boleh. Ataupun saya berdiri, dalam masa yang sama saya duduk, tak boleh. Tak mungkin berlaku. Ataupun saya duduk di sini, di KL contohnya, dalam masa yang sama saya duduk di Kedah contohnya. Dua tempat dalam satu masa. Boleh berlaku tak? Tak boleh berlaku. Jadi itu namanya pelik pada akal. Yang tadi pelik pada adat kan? Pelik pada akal tak mungkin berlaku di kalangan kita, dalam agama kita. Baik, panjang kita ulas, tetapi kita balik kepada hadis ni. Nabi SAW sebut bahawa kelak pada hari kiamat tidak akan berlakulah kiamat, melainkan akan ada beberapa perkara. Melainkan berlaku beberapa perkara. Yang pertama sekali adalah tukallimas siba'u al-ins. Haiwan bercakap-cakap dengan manusia. Wa hatta tukallimar rajula azabatu sautihi wa shiraku na'lihi wa tukhbirahu fakhidhuhu bima ahdasa ahluhu min ba'dih. Dan tongkat bercakap dengan tuannya. Dan juga tali-tali kasut bercakap dengan tuannya. Mungkin pada hari ini kita tak dapat bayangkan lagi, tak tahu apa tafsiran yang betul. Wa tukhbirahu fakhidhuhu bima ahdasa ahluhu min ba'dih. Dan paha-pahanya mengkhabarkan kepada tuannya tentang ahli keluarga mereka yang berada di jauh. Ini semua tuan-tuan, kata penulis kitab ini semua menunjukkan kepada kemajuan teknologi, perkembangan teknologi yang dihuraikan oleh Nabi dalam bahasa pada waktu Nabi, pada uslub pada zaman Nabi SAW. Kalaulah kita cuba faham hadis ini melalui zaman kita, kalaulah kita faham bahawa handphone, maksudnya handphone itu mengkhabarkan tentang apa yang berlaku di kalangan keluarga kita yang jauh. Boleh faham tak? Bagi saya boleh faham, boleh diterima, logik. Jadi wa tukhbirahu fakhidhuhu, mungkin akan satu masa nanti akan ada teknologi yang melibatkan betis mungkin, melibatkan paha mungkin, yang mana dia mengkhabarkan tentang apa yang berlaku. Ada jugalah di kalangan para mufassir, para pengkaji yang moden ini, dia sebutkan handphone dah lah. Handphone ni kan selalu diletakkan di poket kan. Jadi sesuatu yang berada di paha itu boleh mengkhabarkan kepada kita apa yang berlaku di kalangan keluarga kita yang jauh. Handphone kita ni boleh menjadi alat komunikasi yang mengkhabarkan tentang apa yang berlaku di kalangan keluarga kita yang jauh. Betul tak? Betul lah secara logiknya. Cumanya hadis ini menggambarkan tentang satu keadaan pada masa depan, mungkin juga sekarang tengah berlaku pada masa kita ini. Teknologi berkembang sehingga pada satu hari nanti tongkat-tongkat boleh berbicara dengan kita, tali-tali kasut berbicara dengan kita, dan juga paha-paha bicara dengan kita. Mungkin lafaz-lafaz ini adalah lafaz kiasan. Lafaz kiasan. Bukanlah maksudnya zahir tongkat, bukan juga maksudnya tali kasut, mungkin. Dan bukanlah maksudnya paha, tetapi alat-alatan yang berkaitan dengannya. Dengan perkembangan teknologi, sehinggalah kita boleh berinteraksi dengan perkara-perkara tersebut seolah-olah kita berinteraksi dengan manusia. Saya ingat itu saja 3 buah hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Ada juga yang komen itu komputer riba. Mungkin boleh jadi namanya komputer riba kan. 3 buah hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Hadis yang pertama, kalau kita boleh patah balik secara cepat, adalah hadis memperdagangkan agama dengan dunia. Kan Nabi SAW menyuruh kita, menggesa kita supaya bersegera dalam melakukan amalan kebaikan
kerana kelak kita akan menghadapi fitnah. Fitnah itu dianggap ataupun diumpamakan oleh Nabi SAW bagaikan malam yang gelap gelita, sehingga pada waktu itu seorang yang mukmin pada waktu pagi boleh jadi dia kafir pada waktu petang, ataupun boleh jadi dia kafir, boleh jadi dia mukmin pada waktu petang, kemudian paginya dia jadi kafir. Untuk apa? Demi semata-mata untuk menggapai habuan dunia, lalu dia menjual agamanya. Itu hadis yang pertama yang telah pun kita bincangkan tadi. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis pembebasan Konstantinopel dan Rom, hadis Abdullah bin Amru, dan kita bincangkan panjang lebar daripada banyak sudut, kan? Walaupun apa-apa tafsiran yang kita datangkan tadi, tetapi hadis ini semuanya menunjukkan bahawa Konstantinia itu akan dibebaskan, dimerdekakan, dikuasai oleh orang Islam. Begitu juga Rom akan dikuasai oleh orang Islam. Dan hadis yang terakhir yang kita bincangkan juga adalah hadis di mana binatang akan berbicara dengan manusia pada akhir zaman kelak, dan juga manusia boleh bercakap dengan alatan-alatan, dengan tongkatnya, dengan tali kasutnya, dan juga dengan sesuatu yang berada di pahanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya mohon maaf kalau berlaku kesalahan daripada saya pada sesi kali ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.